واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah baru pada hari ini, surah yang ketiga, surah Ali Imran, untuk sama-sama kita melihat apakah isi kandung bagi 200 ayat seterusnya yang dikaitkan dengan istilah Zahrawain, iaitu nama yang diberikan kepada surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa apa khabar ini? Sihat, alhamdulillah. Surah apa Safa ini? Surah baru Ustaz. Ya, kita memang bersyukur betul ya, dan alhamdulillah saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, kita bersyukur benar-benar agar kerana diberi peluang untuk bersama dengan surah Ali Imran selepas kita menyusur dan juga mendaki kepada sanamul Quran, iaitu surah Al-Baqarah, puncak kepada Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan, keberkatan dengan ilmu yang diperoleh pada hari ini. Kita saksikan apakah 5 ayat ataupun sinopsis 5 ayat pada hari ini, surah yang ketiga, surah Ali Imran. Iaitu pada ayat yang pertama kita melihat tiada zat yang setanding dengan Allah, itu yang disampaikan pada ayat 1 hingga 2, dan diikuti pada ayat 3 hingga 4 Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelum ini ya, dan kemudian pada ayat yang kelima Allah Maha mengetahui dan tiada tersembunyi baginya segala perkara yang di langit ataupun yang berada di bumi. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 5 surah Ali Imran. Kita kuatkan semangat, kita berazam untuk memahami surah yang secara ringkas menjelaskan apakah prinsip, apakah cara untuk mengekalkan al-haq, kebenaran dalam hidup kita ketika berhadapan dengan pelbagai ujian dalam kehidupan. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini kita dapat meneruskan lagi semangat kita, kesegaran kita untuk Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran, kita bergantung naish ma'al Quran. Dan hari ini sudah pasti kita tak sabar untuk nak memulakan surah baru. Setelah beberapa bulan kita belajar satu muka surat, tiga blok ataupun 3 potongan ayat. Hari ini kita masuk surah baru Ali Imran, bukan Al-Imran. Jangan tersilap sikit. Silap kadang-kadang, biasalah tersilap nampak alif lam, rupanya sini sebutannya Ali Imran. Maksud dia insya-Allah Ustaz Fazrul akan terangkan nanti sebentar. Baik, kita nak baca daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-5 Safa. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل
أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 1 hingga 5 daripada surah Ali Imran memulakan diskusi kita. Apakah yang dimaksudkan dengan Ali Imran, iaitu merujuk kepada keluarga Imran, Ustaz ya. Itu maksud daripada surah Ali Imran ya, bukan Al Imran. Ataupun ada yang bila tengok pada surah 31 nanti Ustaz ni, surah Luqman itu ditambah Al pula kat hujung je ya. Sama ada Ali Luqman ataupun Al Luqman, tetapi nama surah itu adalah surah Luqman ya. Maksudnya itu bukan keluarga Luqman, dia merujuk kepada Luqman itu sendiri. Dan mengapa? Kerana sosok Luqman itu yang diberi highlight, tidak diberi penekanan kepada anaknya, tidak ada jawapan daripada anaknya bila si ayah memberi nasihat, ataupun tidak dijelaskan tentang siapa isteri pasangan kepada Luqman. Tetapi dalam surah Ali Imran ini, apa yang kita akan belajar, surah ini digelar juga sebagai surah Zahrawain Ustaz ya. Dua permata indah ataupun dua bunga yang indah, dan ia dikaitkan dengan surah Al-Baqarah, sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa yang membaca Zahrawain ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, ianya menjadi naungan di akhirat nanti. Ada gumpalan awan yang akan menaungi kepada pembaca surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Maksudnya kena baca 486 ayat Ustaz ya. Panjang tetapi ianya sebagai satu naungan. Dan mengapa perlu naungan zaman sekarang Ustaz ya? Kalau zaman panas-panas ni ya, kalau katakan kita berhenti dekat traffic light tu, tepi lori je. Lori tu dia ada cahaya dari sana. Lori tu memberi bayang pun kita dah rasa ya Allah bersyukur, pasal aircon pun kadang-kadang tidak cukup menyejukkan. Itu baru bayangan daripada lori. Tetapi kalau kita dapat awan duduk dekat atas ketika matahari dekat sejengkal dan ramai yang berpeluh, ada yang berenang dalam peluh masing-masing. Tetapi bagi yang membaca Al-Baqarah, yang membaca Ali Imran, ianya adalah satu naungan yang amat indah, dan ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini adalah surah yang ketiga ya, surah yang digelar ataupun dikategorikan sebagai Madaniyah Ustaz. Madaniyah ni maksudnya turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau Baqarah itu turun sejurus selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Surah Ali Imran ini turun sekitar 3 hijrah. Ya, 3 hijrah maksudnya kalau di dalam surah Al-Baqarah ini ada cerita tentang sebelum Badar, ya, memberi semangat kepada umat Islam bahawa get ready untuk Badar yang berlaku pada 2 hijrah. Pada surah Ali Imran ini ada komentar Badar dan juga komentar tentang Uhud, selepas Uhud, tentang kepergian 70 orang yang terbunuh ya, yang syahid pada tahun 3 hijrah. Jadi ini adalah surah Ali Imran. Mari sama-sama kita lihat kepada ayat pertama Ustaz ya. Ayat pertama sama seperti ayat pertama surah Al-Baqarah, iaitu alif lam mim, iaitu huruf muqatta'ah, huruf potong yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Ini adalah surah yang meneguhkan ataupun yang membina sikap kita untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu, kita tak tahu. Dan kalau kita merendah diri ketika memulakan surah Ali Imran ini, inilah sikap yang terbaik untuk kita dapat belajar banyak daripada siapa? Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dan kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah
ayat ini Ustaz ya, ayat kursi. Jadi maksudnya kalau surah Al-Baqarah ini ayat yang paling hebat namanya ayatul kursi, ayat 255, maka Allah ulang balik dalam surah Ali Imran ini bahawa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, meneguhkan kepada apa yang telah diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Dan kalau kita perasan surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke hujung itu adalah prinsip perjuangan. Kenal Tuhan, ya, memilih jalan agama, dan siapa yang kenal Tuhan, maka dia tahu bahawa dia akan beriman pada Allah pada hari akhirat dan berinfak pada jalan perjuangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah cakap tentang juz ketiga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, diulang kembali pada surah Ali Imran agar kita jangan lupa bahawa tema penting dalam surah Al-Baqarah itu tauhid, maka dalam surah Ali Imran ini juga peneguhan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sedikit daripada surah Ali Imran Ustaz ya. Dan insya-Allah lepas ini kita nak tengok macam mana kalau seseorang itu ada sikap merendah diri, nak menguatkan prinsip kebenaran. Saya ini belajar bahasa Arab pun tak berapa pandai, belajar Quran pun sikit-sikit. Jadi bagaimanakah kita nak kuat prinsip, nak menguatkan kebenaran dalam diri kita agar ketika kita berjuang dalam keadaan kita ada serba kekurangan, kita masih lagi dibantu oleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha meneguhkan diri kita, keluarga kita. Jawapannya pada ayat yang ketiga. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat. Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا
Sadaqallah. Kembali kita dalam Al-Quran Time Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita memulakan surah Ali Imran, surah yang ketiga yang mengandungi 200 ayat yang mempunyai pelajaran penting bagaimana menguatkan prinsip. Istilah di dalam bahasa Arabnya adalah al-haqqa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi mentarbiah mendidik para sahabat, ya, bagaimana Al-Quran yang menjadi silibus sukatan pelajaran bagi Nabi mengajar para sahabat daripada mereka yang biasa-biasa tetapi menjadi luar biasa bila mereka memilih jalan wahyu. Dan inilah surah Ali Imran, surah yang diterjemahkan sebagai keluarga Imran yang kita akan jumpa kisahnya di tengah-tengah nanti. Dan dalam surah ini ada 200 ayat bagaimana Allah memulakan, kalau di dalam Imam Suyuti Ustaz ya, menyatakan bahawa surah Baqarah dimulai dengan sifat Al-Quran yang tidak ada keraguan, la raiba fi, pada ayat yang kedua. Surah Ali Imran menguatkan perkara tersebut dengan ayat ketiga dari surah Ali Imran itu sendiri yang kita nak lihat bila Allah menyatakan nazzala alaikal kitab. Kalau dalam ayat kedua Ustaz ya, zalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan, tetapi di sini Allah memberi highlight kepada perkataan nazzala alaikal kitab bil haqq, iaitu kami turunkan sedikit demi sedikit kepadamu al-kitab bil haqq. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat keempat surah Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib, kalau di ayat 4 Ustaz, innalladzi nayu'minu nabil bima unzila ilaik, ya, istilahnya bima unzila ilaik. Di sini Allah menggunakan perkataan alaik, bukannya ilaik. Apa bezanya? Kalau Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, ini adalah sebagai satu anugerah. Unzila itu maksudnya daripada langit atas ke langit bawah sekaligus, sebagai satu anugerah, sebagai satu privilege daripada Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Allah menyatakan dalam ayat yang ketiga ini nazzala alaikal kitab, sama-sama kita baca ayat yang ketiga ini untuk kita membandingkan dengan ayat 2 dan ayat 4 daripada surah Al-Baqarah. Dan inilah yang dikomentar oleh Imam Suyuti, bagaimana Quran ini dia bersambung-sambung, ada kaitan antara satu sama lain yang dinamakan ilmu at-tanasub, ya, ilmu al-munasabah, sehingga kan kita merasakan jahitan anyaman Al-Quran ini amat indah sebagai satu kata daripada Tuhan yang Esa. Kita lihat baca ayat 3 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, kita nak sambung ataupun ulang sekali lagi ayat yang ketiga, nazzala alaikal kitab. Banyak persamaan-persamaan kalimah, perkataan dengan baru surah Ali Imran ni, tapi kita dah nampak ada dia punya perkataan-perkataan yang bersambung ataupun yang samalah dengan awal-awal surah Al-Baqarah. Baik, kita baca ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kita beri fokus kepada perkataan nazzala, ya. Kalau dalam ayat keempat Allah menggunakan dalam ayat keempat surah Al-Baqarah unzila ilaik, ya, kami turunkan sekaligus kepadamu. Di sini Allah turunkan sedikit demi sedikit ke atasmu. Apa bezanya? Bezanya ialah kalau daripada langit atas ke langit bawah itu unzila sebagai satu anugerah Ustaz, ya. Quran sebagai satu anugerah kepada Nabi, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu hadiah, ya, sebagai satu kemuliaan, satu fadal, kurniaan. Tetapi dalam ayat ini Allah menjelaskan bila dia dah turun itu, ya, penuh dengan kemuliaan, satu anugerah, hadiah, tetapi dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada langit bawah kepada Nabi dalam masa 23 tahun itu dalam bentuk nazzala, dalam bentuk sedikit demi sedikit, dan ianya adalah alaik, ke atas kamu sebagai satu tanggungjawab untuk dilaksanakan, untuk disampaikan kitab ini sebagai sumber peraturan.
Ya, Alkitab daripada perkataan kataba, sesuatu yang tertulis yang menjadi sumber perlembagaan dalam kehidupan. Dan ianya datang dengan apa? Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu la raiba fi, maksudnya tidak ada keraguan, tetapi bila sampai pada ayat ketiga ini Allah nyatakan bil haqq, satu dengan kebenaran. Penuh dengan kebenaran, datang daripada al-haq, iaitu nama Allah yang maksudnya yang maha membawa kebenaran, dan yang ketiganya ia ada tujuan, Ustaz. Hak itu ada tujuan, ada misi yang dibawa. Jadi bila diturunkan sedikit-sedikit itu, ianya adalah misi perjuangan. Ya, itu sebabnya mengapa surah Ali Imran ini selepas kita dah bersama surah Al-Baqarah juz yang ketiga, kita tahu tentang infak, tentang perjuangan, maka Allah menyatakan Quran ini bukan sekadar tidak diragui, bukan sekadar membina takwa dalam diri, tetapi ia juga adalah sebagai satu kebenaran yang perlu menjadi misi perjuangan membenarkan apa yang telah diturunkan sebelum ini. Maksudnya Taurat, Injil yang disampaikan dalam ayat ini, wa anzalat Taurat wal Injil, Allah menggunakan perkataan anzala. Ya, anzala ini maksudnya turun, Ustaz. Dan sekaligus, disebabnya turun pada Nabi Musa, Taurat itu sekaligus yang dalam loh itu kan yang ditulis itu, dan kalau Injil kepada Nabi Isa ketika lahir tu, Nabi Isa lahir dia terus jadi pandai. Ya, dia tak ada turun sikit, tetapi apa pelajaran daripada ayat ketiga ni untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sikit-sikit, Ustaz. Sikit-sikit bagi kita jangan harapkan hari ni tengok My Quran Time, tengok dah besok dah faham, ataupun hari ni tengok sampai 50 episod, besok terus boleh memahami dan juga dapat kebenaran dan juga jelas misi. Tak, dia memerlukan masa yang panjang, dan proses itulah yang perlu kita lalui, yang perlu kita hargai, dan itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Ya, 13 tahun sekitar di Mekah dan juga 10 tahun apabila berada di Madinah. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat yang ketiga ini untuk memberi semangat kepada kita. Kalau saya nak berinteraksi dengan Quran, jangan cepat-cepat, jangan gopoh-gopoh. Kalau Sayyidina Umar saat ni dengan surah Al-Baqarah itu 12 tahun. 12 tahun. Kita untuk Quran Time 2.0 ni 5 bulan lebih lah kan. Itu kira masih cepat lagi, tapi kita harapkan jangan berhenti untuk berinteraksi, mempelajari al-haq yang ada di dalam Al-Quran ini. Ayat ketiga kita ulang bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, kita ulang ayat ketiga. Ada dua, nazzala, lepas tu wa anzala, dengan makna-makna yang pelbagai. Masya-Allah. Itulah keistimewaan Al-Quran. Perkataan itu saja, satu saja membawa erti berbagai makna, apatah lagi kalau dua perkataan yang sama itu diubah dengan ada sabdu, tak ada sabdu dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan Astagfirullahalazim. Begitulah ayat yang ketiga untuk menjelaskan kepada kita betapa proses untuk berinteraksi dengan Alkitab ia menjadi sebagai sumber peraturan dalam hidup kita ini melalui proses pendidikan yang bertahap. Dan lebih daripada itu, Allah nyatakan pada ayat yang keempat, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Quran. Mari kita beri perhatian kepada perkataan wa anzalal furqan, Ustaz ya. Maksudnya Al-Quran ini dia adalah sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Wahyu ini turun sebagai petunjuk, dan kalau Quran ini Allah menggunakan perkataan anzala. Ya, kalau nama lain bagi Al-Quran ini adalah Al-Furqan, mengapa Allah menggunakan wa anzala walaupun penurunannya kepada Nabi itu adalah nazzala, bertahap-tahap. Poinnya daripada hari pertama, Ustaz ya. Al-Quran ini bila dia turun, ianya akan membezakan di antara perkara yang betul dengan yang salah, dan ianya tak perlu bertahap-tahap. Tak ada pula kita belajar sampai 23 tahun Al-Quran ini barulah kita akan membezakan, okey baru saya nak sembahyang. Bukan begitu kan. Dah tahu dah sembahyang itu wajib, jadi kita tunaikan, tetapi lebih daripada itu kita mungkin belajar ayat-ayat solat, apa hikmahnya, apa detailnya, apa pantang larangnya, dan kita akan terus memajukan kualiti apa yang ada kita faham daripada Al-Quran ini sendiri. Innallazina kafaru biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalau kita banding dengan ayat nombor 6 daripada surah
Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama sahaja, diberi peringatan tak diberi peringatan, mereka ni tidak akan mendapat peringatan daripada Al-Quran. Di sini Allah menyatakan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid. Sana sama sahaja, di sini Allah kata bagi mereka adalah azab yang amat sengsara. Tapi kita kena recall, ingat balik bahawa perkataan kafaru Ustaz dengan kuf berbeza. Ya. Apabila turun innal ladzina kafaru ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah itu selepas Nabi dah berceramah 12-13 tahun berkali-kali ya daripada orang yang terbaik pada keadaan yang terbaik, masih lagi mereka tak terima dan lepas tu lawan pula Nabi, nak bunuh Nabi, maka itu digelar sebagai orang kafir. Kalau zaman sekarang kita jumpa Ah Chong, dia belum lagi kita ceramahnya berkongsi tentang Al-Quran, kemudian kita kata ini kafir, sawaun alaihim ataupun azabun syadid. Itu silap konteks. Memahami kepada istilah innal ladzina kafaru, ataupun kita pergi ke supermarket ke kan, kita tengok orang Ah Chong tu kita itu cashier yang kafir. Jangan guna istilah tersebut kerana itu bukan daripada Al-Quran. Apa lagi? Kita berhenti sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, terima kasih pada semua para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Kadang-kadang nak tersasar juga Safah, baca faham amal. Tapi ini Quran, Salat, Infak. Kita punya moto ataupun semangat kita dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Terus semangat ceria para penonton kita dan juga di studio yang tak lupa sentiasa hadir bagi memeriahkan kita punya majlis ilmu kita. Hari ini juga ada tetamu daripada luar. Daripada Singapura pun datang Kak Faridah kita, Alhamdulillah, dan juga bersama dengan grup Istiqamah yang diketuai oleh sahabat-sahabat kita semua. Dan kita segmen tajwid sekarang. Sudah pastilah tak ada ayat lain lah kita nak bincang ayat pertama dan kedua. Yang mana kalau kita nak baca secara sambung macam mana? Macam mana kita nak baca secara sambung? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasalah. Kalau kita nak sambung Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Dengan alif lam mim pun boleh. Tapi nak bincangnya macam mana nak sambung ayat 1 dan 2. Okey, ayat 1 dan 2. Nak sambung macam mana? Alif lam mim tu dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Kita baca dalam riwayat kita Imam Hafs an Asim dan juga imam-imam yang lain. Kita membacanya alif lam mim tu sebanyak 6 harakat. Lam dibaca 6 harakat. Mad, lazim, harfi ke kalimi? Hari ni macam tak apa yakin je. Kan? Harfi ke kalimi? Kalimi. Harfi. Mad, lazim, harfi. Okey, musaqqal ke mukhaffaf? Tu ada slow sikit lah. Kan ada percanggahan pendapat di kalangan penonton-penonton di studio, di rumah juga fikir musaqqal ke mukhaffaf. Kalau ulama tak ada khilaf ada ulama tak ada khilaf. Okey. Kalau dalam ayat Al-Quran nampak kan ada sabdu, tak ada sabdu, sini tak ada sabdu, tapi bacaannya bersabdu. Maka lam tu adalah mak lazim harfi musaqqal. Lam tu dimasukkan dalam lam tu dipanjang 6 harakat. Lam alif mim kan, dipanjangkan 6 harakat, kemudian dimasukkan mim ke dalam mim. Okey, lam. Kebetulan mim jumpa dengan mim pula, kena dengung jugalah. Kita panjangkanlah suara dengung tu 2 harakat. Alif lam mim. Mim pun dibaca 6 harakat. Cuma mim mak lazim juga. Mak lazim harfi juga. Musaqqal ke mukhaffaf? Pun slow juga. Mukhaffaf. Betul. Mukhaffaf mukhaffaf. Lam mak lazim harfi musaqqal. Mim mak lazim harfi mukhaffaf. Sebab ada mim, dia tak ada masuk dalam apa-apa, dia ringan. Mim. Okey, tapi lam tadi lam kan dia masuk ke dalam mim tu, menyebabkan ada dengung dan ada kemasukan tu kan, mim ke dalam mim. Okey, tak apa, selesai tu. Yang penting kita tahu, tak tahu nama pun tak apa, kita tahu lam tu 6 harakat, mim tu 6 harakat. Sebab apa 6 harakat? Ia adalah mak lazim, ada huruf mati. Yang mana mati tu asli mati. Macam mana lam tu mati? Ejaan lam macam mana? Lam alif mim. Kan? Lam. Jadi alif, sebab bacaan huruf muqatta'ah, huruf pembukaan surah, kita baca dengan menyebut namanya. Kita bukan baca baris Kita tak baca baris. Kalau baris ini alamah lah jawapan dia. Kan? Kalau alif lam mim ra almari. Kan? Jadi kita tak baca baris, kita baca dengan menyebut nama. Mana ada dalam Quran kita baca alif sampai ke alif, kita tak sebut alif. Kan? Sama ada kita sebut hamzah tu baris atas a i u, ataupun alif tu mat dipanjangkan. Tapi kat sini luar biasa, sebab ini Al-Quran ni mukjizat kan. Tiba-tiba mari kena baca alif. Lepas tu lam tu biasa kita baca la lilu al. Tiba-tiba kena sebut lam, kena sebut nama dia. Mim biasa sebut mi ke mu ma am. Tiba-tiba kena sebut mim. Namanya disebut. Huruf-huruf pembukaan surah. Luar biasa. Maknanya kita serah pada Allah. Tapi kita wajib beriman. Ini adalah ayat Al-Quran 1 huruf. Dan bahkan ayat inilah kalimah yang Nabi buat contoh. Alif 1 huruf. Lam 1 huruf. Mim 1 huruf. Yang jadi 30 pahala tu. Okey. Selesai Selesai. Lam,
Kenapa dibaca panjang? Kerana ada huruf mat bertemu dengan huruf mati. Dan mati itu mati yang asli. Lam, alif, mim. Lam, alif, mim. Ejaan lam kan? La, ada alif mati, kemudian mim yang mati. Lam, mim. Sebab tu kita baca panjang 6 harakat. Selesai. Sekarang ni isunya, bagaimanakah bila kita nak baca antara ayat 1 dan yang ayat kedua? Kalau bacaan pertama waqaf. Alif lam mim. Waqaf. Allahu la ilaha illahu. Kalau waqaf alif lam mim tu biasalah 6 harakat. Mim tu. Kemudian Allah dibaca dengan baris atas. Hamzah wasal, perkataan Allah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Selesai. Tu bacaan pertama. Kalau kita pilih waqaf. Bacaan kedua, nak tambah ilmu sikitlah, nak baca secara wasal, nak sambung alif lam mim dengan ayat kedua Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nak baca macam mana ya? Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Mim tu dibariskan baris apa? Atas ke bawah ke depan? Atas. So kena selesaikan masalah. Sebab pertemuan dua mati. Iltiqa'us sakinai. Dalam surah apa? Dalam surah apa Safah? Yang pertemuan dua laut tu? Pertemuan dua laut. Surah Ar-Rahman. Pertemuan apa? Yang pergi Nabi Musa. Oh, yang ni surah Al-Kahfi. Surah Kahfi, Majma'ah lah. Ya. Pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Okey. Jadi pertemuan dua mati. Mana yang mati? Pertama sekali mim. Kan kita masa kita baca wakaf kita matikan mim kan? Satu mati. Bertemu pula huruf mati. Mana? Allah tu. Allah tu hamzah wasal tu, lam tu yang mati tu. Lam yang pertama mati. Maka bila dua-dua mati kena selesaikan masalah. Kena hidupkan salah satu. Maka para ulama kata kena pilih mim tu kena baris atas. Jangan baris bawah. Mimillah. Itu baca mimallah. Kita baca baris atas. Kerana orang Arab antara baris yang paling mudah disebut baris atas lah. Ma. Anak kita yang baru lahir tu kan. Dah setahun, 2 tahun. Dia bercakap huruf apa yang keluar dulu? A. Nak. Buka mulut senang. Tapi nak bagi depan, tu berat. Bagi bawah pun berat sebab nak kena turun rahang kita nak kena ke bawah. Kan? Tapi huruf yang paling mudah bahasa Arab, huruf yang pertama ialah huruf baris atas. Kan? Anak saya ingat nak sebut ibu tu Allah payah. Iku. Tak boleh sebut bagi depan, lambat sikit. Tapi bagi atas laju. Kan? Abah cepat. Kan? Papa cepat. Tapi bagi bawah, bagi depan dia lambat sikit. Dia berat sikit. Dia panggil asqalul harakat bagi depan, bagi bawah. Bagi atas bagi ringan sekali. Maka ulama pilih bagi atas. Sebab apa? Mim tu bagi bawah dah. Mi nak bagi saya. Kalau mimillah berat. Tapi kalau mimallah mudah sikit. Mudah. Al-Quran diturunkan bukan untuk memberatkan kita. Okey. So, kalau bacaan sambung, alif lam mim Allahu la ilaha illahu. 6 harakat dibaca. Kenapa 6 harakat? Sebab itu adalah mak lazim dan mi asal tu mati. Bacaan yang kedua, kalau kita baca wasal sambung, mim tu boleh dibaca 2 harakat saja. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Kenapa boleh baca 2? Sebab mi asal tu mati, tapi sebab bila kita nak selesaikan masalah, 2 mati bertemu, mim tu kena baris atas. Maka telah menggugurkan sedikit mak lazim tu. Kan? Jadi mim, mak lazim kan mim tu mati. Jadi bila mim tu dibaris di atas, maka nak menyelesaikan masalah pertemuan 2 mati ni, maka boleh dibaca 2 harakat. Maka kalau dibaca sambung, mim tu boleh dibaca berapa harakat? 6. Dan yang kedua boleh dibaca 2 harakat. Boleh faham ke tidak? Alhamdulillah. Lepas ni boleh selamat beramal lah. Kita nak sedikit kalimah kita Safah. Ya, baik, kita sama-sama saksikan apakah kalimah pilihan kita pada episod pertama surah Ali Imran Ustaz ya. Kita perhatikan.
iaitu kalimahnya innallaha la yakhfa alaihi syai'. Kita beri perhatian kepada perkataan yakhfa daripada perkataan khafiya yang bermaksud tersembunyi. 34 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ibrahim, surah Ghafir, surah Al-A'la, dan ianya ada kaitan dengan apa yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah Ustaz ya, tentang ayat kursi, dan juga berkaitan dengan ayat yang ke-284 surah Al-Baqarah, beberapa ayat hujung yang menceritakan bahawa Allah tahu apa yang jelas, apa yang disembunyikan. Dan apakah signifikan keutamaan mengapa ia letak pada ayat yang kelima, sebentar lagi kita akan dalami dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh, dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadida faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita memulakan surah Ali Imran ayat 1 hingga 5 sebagai satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita ingin mencari kekuatan, kuat dalam prinsip ataupun al-haq dalam kehidupan. Tarbiyah inilah yang disusun di dalam 200 ayat surah Ali Imran yang dimanfaatkan oleh Rasul bersama para sahabat dalam mendepani pelbagai cabaran, dan salah satu daripada asbabun nuzul yang dinyatakan oleh Imam Suyuti ialah ayat 1 hingga sekitar 80 surah Ali Imran ini adalah respon kepada kumpulan Najran, iaitu kumpulan orang-orang Kristian yang pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Mereka menginap di Masjid Nabawi. Istilahnya kalau zaman sekarang homestay lah Ustaz kan. Ni masjid stay. Nabi membenarkan mereka duduk di masjid, dan apakah yang mereka buat? Mereka pergi ceramah pula pasal Kristian Ustaz. Kalau zaman sekarang ni ada orang Kristian nak masuk masjid dan juga nak ceramah pasal Kristian, rasanya mungkin sukar, tetapi Nabi membenarkan mereka sampai
duduk di sana dan kemudian berceramah pasal agama Kristian. Maka di situlah sebenarnya Allah membawakan pada ayat yang keempat sebentar tadi, di hujung itu innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam, iaitu bagi orang kafir yang membawa kebatilan, merujuk kepada orang-orang Kristian ini bahawa mereka ini akan diberikan azab yang syadid, wallahu azizun tiqam, Allah boleh membalas, ustaz ya. Allah boleh membalas kepada mereka. Jadi dalam keadaan mereka berceramah itu, ayat ini turun untuk menjadi jawapan demi jawapan pertanyaan ataupun ceramah mereka berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam yang hadir sekitar 600 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Jadi apabila banyak perkara yang tak diketahui oleh Nabi, ya, ada perkara yang diketahui oleh Nabi, bagaimana nak mendepani kepada orang-orang Najran yang sedang cuba untuk berceramah dan mempengaruhi. Ayat 5 sebagai satu bekalan daripada Allah untuk Nabi dan juga bekalan untuk kita dalam mendepani sesuatu yang kita tidak pasti, tetapi Allah itu Maha mengetahui. Ayat 5 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah kita ulang ayat yang kelima daripada surah Ali Imran ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Surah Al-Azim, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan apa sahaja yang ada di langit. Inilah yang dikomentar oleh Imam Tabari, ya, menurut Muhammad bin Ja'far menyatakan Allah mengetahui keinginan dan maksud perkataan mereka berkaitan dengan Nabi Isa. Maksudnya kumpulan Najran itu datang, ya, Nabi meraihkan mereka dan mungkin kalau dari segi ilmu Nabi tidak tahu segala-galanya, ya, kisah tentang 600 tahun yang lepas dan juga tentang tentang Nabi Isa, ya, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang disalib dan sebagainya. Tetapi apakah cara Nabi mendepani kepada ketidakpastian tersebut? Ialah innallaha la yakhfa alaih, iaitu Allah tidak tersembunyi padanya apa sahaja di bumi dan juga di langit. Allah tahu mereka ada hasrat untuk berceramah dan mempengaruhi Nabi tentang Nabi Isa dan ini apa sebagainya. Tetapi bila Allah kata Allah tahu, ya, tak ada satu pun yang tersembunyi. Jadi Nabi meraihkan mereka, mendengar kepada mereka dan tahu bahawa Allah pasti akan memberi panduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdiskusi dengan Najran, orang-orang Kristian pada waktu itu. Apa pelajaran untuk kita dalam ayat yang kelima ini dalam hidup kita, Ustaz, ya? Dalam kita nak berpegang kepada kebenaran, ya, kita nak memperjuangkan kebenaran dalam keluarga, masyarakat kita, ada perkara yang kita tahu, ada perkara yang kita tak tahu. Tetapi kalau kita ini nak kuat dalam perjuangan kita, ialah kita serah pada Allah. Kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pada ayat yang kedua itu Allah yang menurunkan proses penurunan itu, dan dalam ayat yang keempat itu Allah yang berkuasa nak memberi balasan kepada mereka yang tak nak ikut. Jadi kita bergantung kepada Allah yang Maha Tahu tersebut yang akan memberi panduan. Dan apa yang berlaku? Ayat 6, 7, 8 sampai ayat yang ke-80 itu Allah berikan input-input itu pada Nabi ketika berdiskusi sehingga mereka tercengang, Ustaz. Mereka tercengang kerana apa? Kerana macam mana Nabi baru 3 tahun dekat Madinah ini, belum banyak berinteraksi dengan orang-orang Kristian dekat Madinah, tapi jawapannya amat tuntas. Jawapannya amat padu, rupa-rupanya bukan daripada Nabi tetapi daripada wahyu. Inilah ayat yang kelima, dan kalau kita lihat 5 ayat pertama ini dia sebenarnya berkait dengan hujung surah Al-Baqarah, Ustaz. Oh, okey. Ya, hujung surah Al-Baqarah. Itu sebabnya kalau boleh kita baca surah Al-Baqarah di hujung ini, dan kemudian kita nak lihat apa kaitan hujung surah Al-Baqarah dengan ayat awal daripada surah Ali Imran untuk kita menguatkan tekad kita tentang surah Ali Imran ini. Ia adalah formula yang besar daripada Allah untuk menghadapi cabaran daripada musuh kehidupan kita. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah kita baca sambungan akhir daripada surah Al-Baqarah.
Kita ambil daripada anta maulana, boleh sah? Anta maulana, kemudian kita sambung pada ayat 1 dan 2 surah Ali Imran. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallah. Surah Al-Azim, gitulah di hujung ayat 286. Jika kita baca daripada awal ayat 286 itu, dia ada apa istilahnya Ustaz ni, macam ombak, ya, naik turun. Disebabkan apa? Disebabkan bila kita rasakan bahawa saya tak ada kekuatan, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian bila kita rasa bahawa wah, saya ada kekuatan, saya nak buat baik, laha ma kasabat. Tetapi kadang-kadang saya buat tak baik, wa 'alaiha maktasabat. Dan kemudian bila kita buat tak baik itu, maka kita minta Allah, kalau boleh janganlah ya Allah engkau menghukum kami. Jadi kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna, janganlah ya Allah engkau bebankan sesuatu yang kami tidak mampu untuk hadapi. Maka kita cuba untuk mohon kemaafan, keampunan dan juga mohon rahmat daripada Allah, kerana dengan rahmat Ustaz ya, kita dapat berbuat baik. Ya, kita boleh baca Quran pada hari ini, boleh sampai tahap ya, kalau katakan ada wak dalam studio kita Ustaz ya, umur 81 tahun kan. Boleh sampai tahap ini kerana apa? Kerana dapat rahmat. Ya, dan kita mohon rahmat kepada wak, kepada semua yang berada di studio, yang berada di rumah. Kerana apa? Kerana kalau kita dapat rahmat itu, maka kita dapat maulana, ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan akan menolong kita ke atas kaum kafir. Kalau kita tengok anta maulana itu kita bersemangat Ustaz ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan kafirin ini, musuh-musuh yang ada itu, ia menyebabkan kita down balik semula. Jangan panjang-panjang kita down, kita naik balik dengan mengakui saya ni memang lemah, saya tak tahu alif lam mim. Yang hebat sebenarnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, jadi itu sebabnya dalam hidup kita ini, istilahnya dalam bahasa Inggeris Ustaz, jangan meddle. Kan, jangan banyak sangat kita fokus pada perkara yang tak mampu, negatif apa sebagainya, terus naik ke langit. Bila kita baca Quran ini, kita akan banyak diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan mengingati Allah ini, jiwa akan tenang sebagaimana Nabi Ibrahim yang sudah pun kita baca dalam ayat 260 surah Al-Baqarah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita ingin mengucapkan kalimah agung sebagai puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pujian itu ia akan memberi ketenangan dan akhirnya kita akan bangkit berhadapan dengan musuh-musuh dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran yang terkandung segala mesej terdahulu, sekarang dan masa depan, dan ianya adalah sebagai satu bantuan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hargai. Yang ketiga, berhati-hati dengan setiap tindakan dan perbuatan kita, kerana kita tahu bahawa Allah mengetahui, tidak ada yang tersembunyi. Yang moga Allah ampunkan kita pada setiap masa, insya-Allah. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi sa'atina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la waladan illa aslahtah, ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan saya menjemput pada tuan-tuan untuk terus bersama tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan amat berharga kerana kita ingin sama-sama melebarkan isi kandungan Nazzala alaikal kitab bil haqq, dan tabung gerakan ini sebagai satu platform juga kita berhubung pada nombor hotline dan kita merancang program-program di masjid, di sekolah pelbagai, kerana ianya adalah satu proses yang penting dalam memastikan kita terus bersama dengan hidayah daripada Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada episod surah Ali Imran, Al-Quran Time. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين